Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan larangan daripada mengulangi kesilapan yang sama yang dilakukan oleh iblis. Para ulama menulis, dan tulisan itu berisi nasihat-nasihat supaya kita boleh mengambil pelajaran daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh iblis, sehingga menyebabkan ianya direjam oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang membaca kisah ini, yang kita mendengar kisah-kisah ini yang sampai kepada kita melalui Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita ambil pelajaran daripada kesilapan tersebut. Kuliah kita pada malam ni sebenarnya lanjutan daripada kuliah saya yang semalam berkenaan dengan larangan daripada berguru dengan iblis ataupun syaitan. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan ingin mengikuti kuliah yang sebelum ini, bolehlah menonton dalam Facebook saya kuliah maghrib yang semalam yang berlangsung di Masjid Simpang 4 Balik Pulau. Jadi malam ni adalah sambungan daripada apa yang disebut oleh para ulama tentang permusuhan di antara kita dengan iblis. Sidang hadirin mukminin, antara punca yang berlakunya kesesatan manusia itu adalah kerana peranan yang dimainkan oleh iblis, peranan yang dimainkan oleh syaitan, dan ia juga adalah ekoran daripada sikap manusia itu sendiri yang tidak berhati-hati dengan talbis iblis. Jadi antara perkara yang saya sebut semalam adalah berkenaan dengan ajaran sesat oleh tarikat-tarikat yang tertentu, aliran kesufian yang melampau,
Contohnya ialah kata-kata yang diucapkan oleh sebahagian daripada pemimpin-pemimpin tarikat. Antaranya mereka mengatakan bahawa alangkah miskinnya seorang murid jikalau gurunya hanyalah orang-orang yang hidup atau manusia biasa. Ini antara ungkapan yang disebarluaskan kepada tarikat ataupun halaqah yang tertentu, aliran kusufian yang tertentu yang sesat, yang mana pemimpin-pemimpin kumpulan ini membawa pengikut mereka ke jalan yang sesat, bukannya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tidak berpada belajar dengan guru-guru di kalangan manusia. Bagi kita, guru kita yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, batang tubuh Nabi, dia adalah manusia. Cuma yang membezakan antara kita dengan Nabi, walaupun kita sama dengan Nabi dari sudut sifat biasa manusia. Nabi makan, kita makan. Nabi sedih, kita pun sedih. Kita berkahwin, Nabi juga berkahwin. Apa yang ada kepada seorang manusia biasa sebagaimana yang ada pada kita, itulah juga yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang membezakan antara kita dengan Nabi, walaupun Nabi adalah manusia biasa, tetapi Nabi berada pada kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kerana wahyu yang diberikan oleh Allah taala melalui perantaran Jibril alaihi salam. Banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi. Jadi itu guru kita, manusia biasa. Guru kita siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in. Dan kita belajar daripada mereka ini, walaupun kita tak pernah berjumpa secara fizikal depan kita, tapi kita belajar daripada mereka melalui tulisan-tulisan para ulama yang sampai kepada kita, melalui riwayat-riwayat yang telah diperiksa sanadnya dan sebagainya. Tapi berbeza dengan golongan yang menganggotai kumpulan tarikat yang sesat ini. Bagi mereka, kalau belajar dengan manusia biasa ni, manusia yang hidup, itu tidak cukup. Tidak ada keistimewaan. Apa yang membezakan kita dengan manusia biasa? Bagi mereka hendaklah kita berusaha untuk mencapai makam yang tinggi. Dan di antara kononnya cara untuk mencapai makam itu ialah dengan cara belajar, bukan hanya dengan orang yang hidup, tapi hendaklah belajar melalui orang yang mati. Itu yang kuliah semalam saya sebut. Saya bagi contoh amalan-amalan yang diamalkan oleh sebahagian tarikat yang sesat ini. Amalan bagaimana nak belajar dengan roh orang yang dah mati, supaya kita dapat jumpa dengan roh orang yang mati. Konon-kononnya. Bagi mereka, belajar dengan manusia biasa ni tidak ada keistimewaan. Kena belajar dengan wali Allah yang akan hadir walaupun dia telah meninggal dunia. Ini permulaan kepada kesesatan, akibat daripada talbis iblis. Maka kita pada malam ni, kita tidak mahu terpedaya dengan godaan syaitan. Kita tidak mahu sesat dengan sebab tipu daya iblis kepada kita. Baik, apa dia kesilapan-kesilapan iblis yang penting untuk kita ambil pelajaran pada malam ini? Antaranya sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dia petik daripada kitab Al-Bahrul Muhit. Dia cerita bagaimana dalam kitab Al-Bahrul Muhit ada lima kesilapan iblis yang tidak sepatutnya kita ulangi, yang kita sepatutnya ambil pelajaran. Jangan kita mencontohi kesilapan ini, jangan kita ikut. Biarlah iblis sahaja yang melakukan kesalahan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita yang melakukan kesalahan ini. Maka dalam kitab Al-Bahrul Muhit dia sebut 5. Yang pertamanya
kerana sikap iblis yang tidak mengakui dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nombor satu. Dia buat dosa, dia buat silap kepada Allah, tapi kerana sombong dia, kerana ego dia, takabur dia, dia tidak mahu mengakui itu adalah suatu kesilapan. Dia tidak mahu mengakui bahawa dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dia tidak mahu mengakui dosanya itu, maka dia tidak menyesal dengan kesilapan-kesilapan yang dia buat. Ini dua kesilapan yang pertama yang dilakukan oleh iblis. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam diri kita hari ini, dalam masyarakat kita, dalam kehidupan orang-orang Islam, ada beza tak orang yang mengaku dia buat silap dengan orang yang tidak mahu mengaku dia buat silap? Beza. Orang yang tahu dia buat silap, dia tahu bahawa dia wajib U-turn. Dia kena stop daripada meneruskan jenayah yang dia lakukan. Bila dia stop di titik mana-mana sekalipun, dia kena pulang ke pangkal jalan, kena balik semula ke pangkal jalan. Ini adalah orang yang mengetahui dia melakukan kesalahan. Sama ada kesalahan itu kesalahan yang melibatkan undang-undang dunia, ataupun lebih-lebih lagi yang melibatkan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan boleh tengok orang yang tidak mahu mengakui kesalahan dia, maka dia akan berterusan melakukan jenayah tersebut. Akhirnya bila dia semakin banyak melakukan kesalahan, semakin sukar untuk dia balik ke pangkal jalan. Dan tuan-tuan tengok undang-undang dunia pun dia macam tu. Bila kita tidak mahu mengakui kesalahan kita, maka kita tidak akan memperbaiki kehidupan kita. Kita tidak akan berusaha untuk balik semula ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Sebab kita tak mengaku kita buat salah. Dia kena ada sikap sanggup mengaku buat salah, barulah kita akan jadi orang baik. Kalau tidak, sampai bila-bila kita tak akan memperbaiki diri kita. Tapi kita nak mengaku pun tuan-tuan, kena tengok cara dia. Agama kita mengajar kepada kita bahawa bila kita mengaku kita melakukan kesalahan, janganlah sehingga kita melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Antaranya ialah kita memberitahu kepada orang akan dosa yang kita buat. Yang ni dilarang oleh agama. Kita hanya menceritakan kesalahan kita, dosa kita kepada orang yang mana perlu kita cerita. Contoh, kita nak minta nasihat lawyer, ataupun kita nak minta pandangan ataupun rawatan doktor, psikiatris, pakar psikologi, ataupun kita nak dapatkan khidmat nasihat daripada kaunselor. Kita kena cerita masalah kita, apa kesilapan kita, dan kita perlu nasihat yang bagaimana. Ataupun pihak berkuasa, pihak polis sebagai contoh, pegawai penyiasat, kita kena cerita. Tapi kita jangan cerita kesalahan kita kepada orang yang tidak perlu kita cerita akan dosa yang pernah kita lakukan. Agama Islam sangat menitik beratkan kepada penganut dia supaya menjaga maruah. Dan maruah terjaga jikalau kita tidak menceritakan dosa-dosa kita kepada orang yang tidak ada keperluan untuk kita cerita kepada dia. Kita ambil contoh tuan-tuan sekalian, bagaimana para ulama menunjukkan kepada kita tentang betapa penting kita jaga aib kita. Kita jangan terpedaya dengan iblis yang suka kita sebagai manusia ni mendedahkan keaiban. Jangan. Ni benda yang orang tak tahu akhirnya tahu. Aurat yang orang tak nampak akhirnya kita yang tunjuk. Benda buruk tentang kita orang tak tahu, kita pula yang membukanya. Bukan orang yang buka, kita yang buka.
Maka ulama memberikan beberapa contoh kepada kita. Contohnya kisah Ma'iz bin Malik yang berzina. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, tahhirni." Dia kata, "Ya Rasulullah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku." Ma'iz kata dekat Nabi. Lalu Nabi kata, "Waihak." Nabi kata, "Irji' fastaghfirillah wa tub ilaih." Nabi kata. Nabi suruh dia balik dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah. Itu benda yang Nabi ajar. Jangan mudah-mudah nak mengaku berzina ke, ada skandal apa ke, ada buat benda tak baik ke, jangan mudah-mudah untuk mengaku. Lepas tu Ma'iz pun balik. Lepas tu dia datang semula. Dia kata, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku. Nabi kata lagi sekali kat dia, "Waihaka, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih." Nabi suruh balik lagi sekali, suruh minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali. Sampai kali keempat, akhirnya Nabi baru terima confession yang dibuat oleh Ma'iz. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Baik. Maka hadis ni para ulama kata menunjukkan kepada kita bukan syarat taubat kita kena mengaku pada orang. Syarat nak taubat ni tuan-tuan tak payah cari ustaz ke, cari tok guru cerita, "Ni ustaz, saya buat salah benda-benda macam ni, saya dah banyak dosa apa semua." Tak payah. Dalam Islam tuan-tuan, kita ada dosa dan dosa tu tidak melibatkan manusia, maka direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Zina hanya antara lelaki dan perempuan itu, maka bertaubat direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Islam. Ini adalah agama Islam yang mana tidak memerlukan untuk kita confess di hadapan alim ulama ataupun lebay dan sebagainya. Tak payah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man asaba min hadhihi alqadhurat syai'an falyastatir bi sitrillah." Sesiapa yang ditimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan yang macam ni, yakni zina, hendaklah dia menyembunyikannya dengan kerahsiaan yang Allah Ta'ala berikan. Ini disebut dalam Muwatta Imam Malik. Saya pernah cerita benda ni. Ada orang tak setuju. Dia kata nanti akan menyebabkan ramai orang perempuan ataupun orang lelaki yang jahat ni, dia akan berterusan melakukan dosa zina. Dia kata kena mengaku. Tuan-tuan, benda yang Nabi sebut ni bukan lesen untuk kita berterusan melakukan dosa. Benda yang Nabi sebut ni adalah suatu pengiktirafan oleh Nabi kepada orang yang nak bertaubat, bukan untuk orang tu berterusan melakukan dosa. Siapa yang nak taubat, maka ulama mengatakan bahawa berdasarkan nas ini tidak perlu kita mendedahkan keaiban kita. Nak bertaubat, kita tak perlu menceritakan skandal kita. Tak payah. Memadai hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dia kata apa? Berdasarkan kes ini, Ma'iz yang mengaku berzina ini menunjukkan kepada kita bahawa hendaklah sesiapa yang bertaubat untuk menutup akan kesalahan dirinya dan janganlah mendedahkan kesalahan dirinya kepada sesiapa pun. Jangan cerita ke orang. Biar benda ni menjadi rahsia hidup kita selama-lamanya. Apa maksud rahsia hidup kita selama-lamanya? Maksudnya kita simpan rahsia ni sampai kita mati. Sampai kita mati. Jangan kita buka cerita ni. Jangan kata, "Oh tak boleh ustaz, saya terkilan.
Nanti saya pejam mata, tak tutup mata, tak rapat. Saya nak kena cerita juga kat suami saya. Saya nak kena cerita juga dekat kawan saya. Saya nak kena cerita juga kat isteri saya. Saya nak kena cerita juga dekat anak saya. No. Tak payah. Tak payah. Imam Ibn Hajar kata selama-lamanya, mana sampai kita mati, jangan kita dedahkan kesalahan yang kita lakukan. Dan inilah juga yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, uhibbu liman asaba dzamban. Imam Syafi'i kata, aku suka bagi orang yang pernah buat dosa. Dia buat dosa-dosa yang tertentu, dan dosa tu orang tak tahu, Allah Ta'ala rahsiakan. Imam Syafi'i kata apa? Dia suka apa? Agar orang itu merahsiakan dosanya, dan dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Maka tidak ada keperluan tuan-tuan untuk kita duk cerita kepada orang benda-benda macam ni. Kadang-kadang tuan-tuan cerita pun mungkin dia tu kawan kita, tapi kawan masa sekarang. Berapa ramai orang lepas tu dia bergaduh dengan kawan dia. Masa kita baik dengan dia, 10 tahun kita baik dengan dia, 20 tahun kita baik dengan dia, habis benda kita londeh. Cerita semua dekat kawan kita. Pasal apa? Sebab dia best friend, dia kawan baik. Habis benda semua kita cerita. Kita bergaduh dengan bini kita pun kita cerita. Kita ada masalah dengan jiran pun kita cerita. Dosa-dosa hak lampau-lampau dulu pun kita cerita dekat kawan kita. Masa baik tak apalah, dia simpan rahsia tu. Masa baik dia simpan rahsia tu. Tapi bila kita ada problem dengan dia, hutang, dia tak bayar. Kita minta hutang berapa kali, lah kali bergaduh. Berapa ramai orang best friend kemudian bergaduh sebab hutang. Berapa ramai orang bergaduh pasal anak. Berapa ramai orang bergaduh pasal urusan-urusan keduniaan, padahal itu kawan baik. Akhirnya segala rahsia yang rahsia kita, yang selama ni kita luahkan kepada dia, hak itulah menjadi senjata untuk dia serang kita balik. Dia akan guna benda ni untuk serang kita balik. Maka sebab tu kita dalam agama tuan-tuan, tak payah ceritalah. Tak payah cerita. Kecuali kalau perlu sangat. Kalau terdesak sangat nak kena cerita juga, itu cerita lain. Tapi kalau tidak ada keperluan sangat, maka biarlah rahsia-rahsia, skandal, dosa, masalah-masalah peribadi berkubur dengan berkuburnya kita di alam barzakh. Biarlah dia menjadi rahsia kita selama-lamanya. Itu yang diajar oleh para ulama kepada kita. Sebab manusia ni tuan-tuan, bila nama dia manusia, dia tetap manusia. Hari ini dia kawan baik kita, hari ini dialah isteri yang kita sayang, hari ini dialah suami yang sangat kita cintai. Tapi bila bergaduh, dia keluar semua. Sebab tu lebih baik kita mendiamkan diri daripada kita sengaja mendedahkan dosa-dosa lampau. Jadi iblis ni, dia tak mau mengaku dosa dia. Padahal kalau kita ikut logik kita tuan-tuan, apa salahnya dia mengaku kesilapan dia? Bila wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, Allah Ta'ala sebut aba, dia tak mau, kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tak boleh ke berhenti setakat aba, setakat tak mau? Lepas tu sedar kesilapan, tak mau akur kepada perintah Allah. Tak boleh ke? Tidak. Iblis dia pergi lebih jauh. Bukan setakat dia enggan, aba, dia pergi lebih jauh. Wastakbara, dia besar diri, dan lagi jauh dia pergi. Wa kana minal kafirin. Tuan-tuan, kesalahan iblis inilah yang berlaku kepada manusia hari ini. Apa dia? Cuba tuan-tuan perhatikan apa yang iblis cakap kepada Allah. Apa dia alasan iblis kepada Allah?
Dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Apa alasan dia? Aku lebih baik daripada Adam. Apa alasan dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia ungkit asal usul. Dia ungkit asal usul. Asal usul dia apa? Asal usul dia adalah dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, yang dia daripada tanah, aku daripada api. Padahal tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa kalau orang tu ataupun makhluk tu dicipta daripada api, maka dia lebih mulia daripada tanah. Tapi bagi iblis, api lebih mulia daripada tanah. Hari ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok berapa ramai manusia dia mengulangi kesilapan yang sama. Kerana dia anak raja, maka dia boleh berpeleseran. Kerana dia anak raja, maka dia boleh lakukan apa sahaja dan orang mesti ikut dia. Saya bukan kata raja di mana-mana negara, kita bercakap secara umum. Kerana dia berada dalam istana, maka dia pandang rendah kepada orang. Pasal apa? Aku anak raja, aku anak Perdana Menteri, aku anak menteri, aku anak orang kaya, aku anak orang selebriti. Maka kamu semua kena tunduk akur kepada aku. Dia lihat dari mana dia datang. Ini adalah kesilapan yang sama yang dilakukan oleh iblis. Dia tengok asal usul. Hari ini tuan-tuan, kita bukan nak hina, tapi kita nak bagi ingatan kepada masyarakat. Semata-mata dakwaan bahawa dia keluarga Nabi, itu bukan jaminan bahawa orang tu dia betul 100%. Kalau dia mendakwa dia dalam diri dia ada darah Nabi sekalipun, tapi kalau dia mengajar kepada manusia menyembah kubur, maka itu bukanlah satu ajaran yang patut kita ikut. Sepatutnya orang yang mendakwa dia datang daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling banyak mengajar kita tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat menghairankan kita apabila golongan yang mendakwa dia golongan Habib, dia golongan yang datang daripada keluarga Nabi, keturunan Nabi, tapi setiap kali dia ajar amalan, maka dia ajar amalan tidak sama dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kalau betul dia keluarga Nabi, kenapa dia tidak julang sunnah yang sabit, maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap benda nak buat, dia ada amalan dia sendiri, hak tok guru dia sendiri, sedangkan hak Nabi ajar dia tak sebut. Ini antara benda yang kita kena hati-hati. Dia lebih kagum dengan asal usul dia. Maka orang yang terlalu kagum, takjub, taksub kepada asal usul dia, dia akan melakukan kesalahan di sisi Allah. Tuan-tuan tengoklah anak-anak muda kita setengah-setengah tu, dia taksub kenegerian. Oh, sebab ni negeri, maka kena sokong kawan kita ni pasal bergaduh dengan negeri lain. Ada kawan-kawan kita tuan-tuan yang kena buang masa belajar dulu di universiti, di institusi pengajian tinggi. Ada kena buang, ada yang kena gantung pengajian. Bila kena gantung, kena balik kat rumah. So nak kena tanggung semester tambahan tu, ayah dia juga, mak dia juga kena bear kos tambahan. Ayah tanya, mak tanya, kawan tanya, pasal apa kena buang, pasal apa kena gantung, kena tindakan tata tertib, disiplin. Dia kata sebab bergaduh. Dia kata bukan dia bergaduh, kawan dia bergaduh. Tapi bila tengok kawan kita ni bergaduh dengan negeri lain, takkan kita nak biar kawan kita yang satu negeri ni duk bergaduh. Ni perangai lagu ni tuan-tuan. Perangai asabiyah, taksub, kenegerian, puak. Betul ke salah suku kira, tapi ni geng aku kena tolong. Maka kita, janganlah kita mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh iblis. Iblis dia mengungkit asal usul. Dia datang daripada mana? Dia dibuat, dicipta daripada apa? Tuan-tuan, kita anak raja mana sekalipun, anak selebriti mana, orang kaya, tokoh mana sekalipun, yang tokohnya ayah kita,
Yang selebritinya mak kita, yang jadi rajanya ayah kita. Kita ni tuan-tuan, kalau kita tidak ada jawatan, tidak ada ilmu, tidak ada kedudukan, maka kita tetap hina. Kita kena ada kedudukan kita sendiri. Maka kedudukan sebenar di sisi Allah Ta'ala bukannya harta, bukannya kemewahan, bukannya populariti, tapi kedudukan sebenar di sisi Allah adalah takwa. Walaupun kita hanya bekerja sebagai cleaner, walaupun kita hanya kerja minimum wages, gaji minima sekalipun, ataupun kalau kita menganggur sekalipun, kita bankrupt sekalipun, tak ada harta, orang lelong harta kita sekalipun, tapi kalau kita takwa kepada Allah, maka itu kedudukan yang tinggi sebenarnya. Maka iblis, bila dia dah buat dosa, dia dah terlanjur, dia bukan saja tidak mengaku dosa dia, malah dia tidak menyesal pun benda hak dia buat. Maka kita tuan-tuan, dosa kita banyak mana, kita kan kena ada rasa menyesal. Aku tak patut buat benda macam ni, pasal apa aku buat, maka aku tak mau dah buat benda macam ni. Kita kena ada rasa menyesal, barulah kita jadi orang baik. Orang baik bukan kerana dia tidak ada dosa. Orang baik dia ada dosa. Hatta Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi, setiap Nabi melakukan kesilapan. Tuan-tuan tengok, start daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang kesilapan, dan Allah Ta'ala sebut tentang teguran daripada Allah, pembetulan daripada Allah, dan Allah Ta'ala sebut bagaimana Nabi ini memperbetulkan kesilapan itu. Itu kesilapan cara Nabi. Nabi Adam alaihissalam, wa asa Adam rabbah, telah derhaka akan Adam alaihissalam, akan Tuhannya. Dan akhirnya Allah Ta'ala cerita, doa yang kita duk baca tu doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu yang kita kena contohi. Nabi kita pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kesilapan Nabi yang ditegur oleh Allah. Surah At-Tahrim dan sebagainya. Bagaimana Nabi kita melakukan kesilapan. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa orang soleh, bukan makna orang soleh dia tidak melakukan kesilapan, dia juga melakukan kesilapan. Kerana orang soleh yang terbaik adalah Nabi pun melakukan kesilapan. Maka apatah lagi orang seperti kita, sudah tentu banyak melakukan kesilapan. Cuma perbetulkan kesilapan itu, stop daripada meneruskan kesilapan itu. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Yang ketiganya, dalam Al-Bahrul Muhit, sebagaimana yang diulas oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia kata kesilapan iblis kerana dia tidak mengkritik dirinya sendiri. Dia duk nampak salah orang, dia duk blame pihak lain, dia duk petikai itu petikai ini, diri dia sendiri dia tak blame, dia tak kritik diri dia, dia tak mau menyalahkan diri sendiri, semua salah orang. Tuan-tuan perhatilah, kawan kita ke, ahli keluarga kita ke, kalau ada perangai yang suka menafikan kesalahan dia, kalau ada silap semua salah orang, cuba tuan-tuan perhati orang macam tu, apa akan jadi kepada orang yang macam ni? Dia takkan ke mana-mana, dia akan ditimpa pelbagai masalah kerana dia sentiasa menyalahkan orang lain, dan dia tak pernah rasa dia melakukan kesilapan. Ini yang disebut oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, sebagaimana dia mengulas kitab Al-Bahrul Muhit, kesilapan yang dilakukan oleh iblis. Dia petikaikan Nabi Adam alaihissalam, dia petikaikan penciptaan Nabi Adam, dia petikaikan Allah, dia boleh question Allah, yang dia satu salah pun tak ada. Itu iblis.
Kita ni tuan-tuan, CEO besar mana sekalipun, jadi board of director, jadi menteri, jadi ketua, jadi pemimpin, jadi tok guru, takkan tak ada salah langsung. Ni bila dah taksub tuan-tuan kepada puak sendiri, apa yang tok guru kata, apa yang pemimpin kata, semua betul. 100%, tidak ada salah langsung. Walaupun benda yang berlaku tu terang-terang suatu kesilapan. Takkanlah mengajar pasal azimat pun kita nak pertahan tok guru kita lagi. Orang lain juga salah, kita blame orang lain, padahalnya terang-terang tok guru kita mengajar nak halang motor hilang, tulis 2468 dekat motor tak hilang bila tulis 2468. Ni petua mana? Tak sesat lagi ke tuan-tuan mengajar benda macam tu? Mana dia guru-guru pondok? Adalah 2-3 orang saya tengok yang menegur kesilapan itu. Hak lain semua diam. Pasal apa? Adakah kerana geng kita? Adakah kita sama-sama geng menyebabkan kita tak boleh nak perbetulkan benda yang terang-terang melakukan kesalahan? Sama je tuan-tuan, aliran ke, mazhab ke, parti politik ke, bila geng sendiri buat silap, dia susah nak bersuara. Benda yang samar-samar tak apalah, kita mungkin berbeza pendapat, tapi dalam bab yang terang-terang salah, takkan kita nak duduk diam. 2468 sebagai petua untuk halang motor hilang tuan-tuan, yang tu bukan khilaf ulama dah. Tidak ada khilaf dalam bab tu. Takkan tuan-tuan nak kata khilaf ulama? Benda yang khilaf tak apa kita kata khilaf, tapi benda yang macam ni bukan khilaf. Tangkal azimat benda yang tidak ada khilaf. Yang khilaf pasal ayat Quran, yang tu khilaf. Bolehkah ayat Quran kita jadikan sebagai tangkal? Yes, yang tu khilaf mu'tabar. Sebahagian ulama kata tak boleh sebab dia tetap tangkal. Sebahagian ulama kata guna ayat Quran boleh sebagai tangkal. Yang tu khilaf. Tapi 2468 yang ni bukan khilaf tuan-tuan. Yang ni termasuk dalam azimat yang semua ulama kata dia haram dan dia membawa kepada syirik. Jadi janganlah kita tiru perangai iblis. Duk nampak salah orang, duk nampak orang je niat buruk. Bila kita bersuara, semua orang niat tak baik, seolah-olah kita je yang niat baik. Jangan tiru perangai seperti ini. Kemudian yang keempat, dalam kitab Al-Bahrul Muhit, dia kata iblis, sikap dia ialah, kesalahan dia adalah dia tidak bertaubat walaupun dia melakukan dosa. Tuan-tuan, taubat ni adalah sifat mukmin. Seorang mukmin, mukminat, mukminin dan mukminat, orang yang lelaki dan perempuan yang beriman, maka dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sangat beruntung sesiapa yang dalam rekod amalan, buku catatan amalan dia mengandungi banyak permohonan keampunan kepada Allah, istighfar yang banyak kepada Allah. Jadi kalau kita nak beruntung di pada mahsyar nanti ketika perbicaraan di mahkamah Rabbul Jalil, maka banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, sidang hadirin mukminin, kesilapan iblis ialah dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin, dia tak percaya kepada rahmat Allah. Tuan-tuan, macam mana kita nak tahu kita ni putus asa dengan rahmat Allah ataupun tidak? Macam mana kita nak tahu yang kita ni satu orang yang sudah putus asa dengan kasih sayang, dengan belas kasihan daripada Allah? Antaranya ialah apabila kita tidak lagi meletakkan harapan kita kepada Allah supaya Allah Ta'ala kasihan kepada kita. Kita ni dalam hidup kita sekarang ni, ada tak kita letakkan satu harapan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima lagi kita? Ada tak perasaan macam tu?
Bila kita buat banyak dosa ni, kita ada buat banyak silap ni, kita harap-harap mudah-mudahan Allah Ta'ala padamlah semua dosa kita. Ada tak harapan macam tu? Ada tak harapan kita bahawa bila kita semayang ni, Allah Ta'ala suka kepada kita? Bila kita baca Quran ni, Allah Ta'ala akan kasih kepada kita? Ada tak perasaan macam tu? Maka kalau kita ada perasaan macam tu, itu menunjukkan bahawa kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, walaupun kita banyak melakukan kesilapan. Saya tukar contoh supaya tuan-tuan mudah faham. Seorang anak yang putus asa dengan mak dengan ayah dia, dia buat apa? Dia akan lari dari rumah. Dia duduk bayang nanti mak pukul dia, nanti ayah dia halau dia, nanti ayah dia maki dia, nanti mak pukul dia habis-habisan. Dia kata senang lari daripada rumah. Ini contoh mudah untuk tuan-tuan faham. Macam mana kita nak tahu kita ni putus asa atau tidak putus asa dengan rahmat Allah. Jadi orang anak budak yang lari dari rumah sebab dia putus asa dengan mak dengan ayah dia. Lebih kurang macam itulah. Tapi bagi anak yang tidak putus asa, walaupun dia mandi kolam, dia tahu nanti dia balik, ayah dia akan tibai dia, dia mandi lombong, nanti dia balik, mak dia akan pukul dia, dia tahu nanti dia balik rumah, mandi hujan dan semain banjir, nanti dia kena marah, tapi dia tahu yang mak dia akan masih terima dia. Dia tahu ayah dia marah sekejap je. Dia tahu kat rumah ada banyak benda yang lebih senang untuk dia daripada dia lari daripada rumah. Di rumah ada TV, di rumah boleh tidur, di rumah ada aircon, macam-macam ada di rumah. Pasal itu bila kita buat benda yang ayah kita marah sekalipun, mak kita marah sekalipun, kita tahu kita balik kena tibai, kena balun, tapi kita tetap balik ke rumah. Sebab kita tahu rugi kita lari, tak tahu nak pergi ke mana, tidur sesen bas, lebih baik aku balik rumah, kena tibai sekejap je. Tidak? Ke sini ada tak siapa yang puluhan tahun kena tibai ada? Tak ada. Ayah kita marah sekali tu ya. Kenalah sekali dua atas belakang, lepas tu boleh makan ayam goreng, boleh tengok TV, boleh tidur, boleh macam-macam. Itu cara mudah kita nak faham. Kalau kita pergi lebih sikit, orang yang terjun bangunan, yang bakar diri dia, tuan-tuan tengok dalam video kan, dia bakar diri dia, itu orang yang putus asa. Dia tak nampak dah kemungkinan Allah bagi kepada dia rezeki-rezeki lain. Bagi dia dah tak ada rezeki dah, habis, rosak, punah ranah kehidupan dia, maka dia bunuh diri. Tapi kita tuan-tuan, walaupun pelbagai masalah yang melanda kita, masalah anak, masalah isteri, masalah suami, masalah bisnes, duit tak ada, bankrupt, macam-macam, orang hina, orang kata macam-macam kepada kita, tapi kita tetap sangka baik kepada Allah. Kita percaya bahawa akan ada lagi rezeki yang Allah simpan untuk kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama-sama sangkaan hamba-Ku kepada aku. Jadi kalau kita sangka baik kepada Allah, macam itulah Allah Ta'ala akan layan kita. Kita sangka baik, Allah Ta'ala akan bagi rezeki lagi kepada kita. Allah Ta'ala akan hilangkan musibah ini, Allah Ta'ala akan hilangkan penderitaan ini, Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada kita. Allah Ta'ala bila dia tarik satu-satu benda daripada kita, dia bagi ganti yang lebih baik daripada itu. Bila kita sabar dengan musibah yang berlaku, pahala di sisi Allah jauh lebih banyak berbanding dengan penderitaan yang kita alami. Maka bila kita ada sikap yang macam ni, maka iblis yang akan putus asa untuk menggoda kita, kerana kita sentiasa berada di atas jalan yang benar. Biarlah iblis yang sedih, biarlah iblis yang mengalami kekecewaan kerana gagal untuk menakluki kita. Jangan kita yang kecewa dan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.